Cuba angkat tangan. Ramai anak muda, alhamdulillah. Siapa 40 tahun sampai 60 tahun? Tak ramai dah. Siapa 60 tahun ke atas? Tak ada dah, mati habis dah, alhamdulillah. Ada tuan-tuan. Alhamdulillah, tengok tak ramai tuan-tuan 60 tahun yang datang ni. Mungkin yang dah tak ada dah. Tapi ingat, kalau 60 tahun pun jauh rumah Allah, kata Imam Ghazali, Allah akan kekal sampai mati jauh daripada rumah Allah. Itu namanya istidraj, tuan-tuan. Sebab tu kita yang dah 60, marilah dekat rumah Allah. Sebab apa? Ada orang, tuan-tuan, umurnya 76 tahun. Masjid Bukit Tengah. Ketika Ramadan, tuan-tuan, dia masuk ICU. Bila masuk ICU, kena bypass. Bila bypass, dia bagi tahu doktor, tak payah operate lah, saya nak balik lah. Jadi doktor kata, tak apalah, saya bagi ubat balik. Balik tu, rupanya pakcik ni, dia khatib Masjid Bukit Tengah. Sampai-sampai, tuan-tuan, di rumah, dia kata, saya sihat. Hari Jumaat ni, saya giliran baca khutbah. Bagi tahu kat IJK Masjid, saya nak baca. Jadi dia orang datang, tak payahlah. Apa nama pakcik, Ustaz Tuan Haji tak larat dah. Tak apa, dia kata, saya kuat. Saya boleh baca. Dia tak tengok suara saya. Dia tak, suara sedap. Saya boleh baca. Jadi dia baca khutbah. Ketika Bilal, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Habis dia pun pegang, dia naik. Ketika dia naik, tuan-tuan tahu dia baca apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ingat tak? Setiap khatib kena sebut akan takwa. Lepas alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad, kemudian takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, janganlah kamu mati kecuali kamu mati seorang. Ingat tak? Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhannasu taqu rabb ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang yang bertakwalah kamu kepada Allah, dan janganlah kamu mati kecuali sebagai seorang Islam. Dia sebut janganlah kamu mati kecuali sebagai seorang Islam, terus jatuh di atas mimbar, terus meninggal. Masuk dalam sinar harian. Dia mati, tuan-tuan, pada hari Jumaat. Dia mati dalam wuduk. Dia mati, tuan-tuan, tengah nasihat orang, janganlah kamu mati kecuali orang beriman. Dia mati, tuan-tuan, ni mimbar ni dalam mihrab masjid. Dia mati pula, tuan-tuan, dalam Ramadan. Kita nak kata apa macam ni? Jamin syurga Allah, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, Nabi ni, tuan-tuan, kita nak cari keberkatan. Macam mana nak cari? Man salla alayya salatan sallallahu biha alaihi ashra. Barang siapa yang sayang Nabi, Nabi dah tak ada, selawat dekat Nabi. Selawat, Allah dan para malaikat ni akan sebut nama kita di langit. Seronok tak, tuan-tuan? Itu nama keberkatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para malaikat Allah sebut nama kita di langit. Kita di dunia pun seronok dah, tuan-tuan. Pergi pasar raya, tiba-tiba orang sebut. Anak kita bagi tahu. Sebab apa? Anak kita hilang. Assalamualaikum, ni ada seorang bapa ni, nama dia Abdullah Khairi. Anak hilang, tunggu dekat resepsionis. Kita seronok dah, nama sebut. Rupanya anak hilang. Tu pun seronok dah. Ni, tuan-tuan, bayang kita selawat dekat Nabi, Allah sebut di langit akan nama kita. Abdullah Khairi, salamu alaika, sejahtera kita. Hebat tak? Sebab tu Nabi, tuan-tuan, para sahabat mencari keberkatan. Keberkatan macam mana? Dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, kalau tuan-tuan nak tahu, saya cerita dalam YouTube, ulang tak apa, benda ni bagi ingat. Ketika mana Nabi, tuan-tuan, ada satu jabal, bukit, nama Jabal Ramah. Jabal Ramah ni Jabal Memanah. Jabal Memanah ni, tuan-tuan, ditempatkan Abdullah bin Zubair atas tu. Tak silap saya, Abdullah bin Zubair letak ni dengan 50 tentera memanah. Tuan-tuan, Khalid Al-Walid standby di tepi. Tuan-tuan nak tahu, sekarang yang tempat yang ditanam akan para syuhada itu bukan tempat yang asal. Itu tempat Sayyidina Umar yang tanam. Ketika zaman Sayyidina Umar berlaku banjir besar, tuan-tuan, lepas banjir, tuan-tuan, mayat tu semua timbul. Sebab tanah terhakis. Bila terhakis, Sayyidina Umar tengok, tuan-tuan, segala jasad yang masih dipotong ni masih berdarah. Lalu Sayyidina Umar ambil semua mayat ini, 70 orang, termasuk Sayyidina Hamzah, termasuk Abdullah bin Rawahah, termasuk dengan apa nama Allahumma salli ala Muhammad, saya lupa tu nama seorang sahabat tu, ke bumi di tempat sekarang ni.
Tempat ini Jabal Rahmah, ini tempat berperang. Ini tempat yang asal, yang lama. Sebenarnya di sini. Ketika tuan-tuan peperangan, para musuh menggali lubang. Dia orang buat lubang. Parit. Jadi bila buat parit, ketika tentera Islam menang, semua turun. Bila semua turun, tinggal Abdullah bin Zubair. Bila tinggal tuan-tuan, akhirnya apa yang berlaku? Tentera musuh datang daripada depan, Khalid datang daripada belakang. Serang. Masa tu tuan-tuan, Nabi berundur daripada belakang, jatuh dalam lubang. Bila jatuh dalam lubang tuan-tuan, Nabi patah gigi. Nabi ni tuan-tuan patah gigi. Dan gigi Nabi tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Turki, ada gigi tu. Gigi tu. Dan ada orang cerita, bila dibuka, harum. Tu keberkatan Nabi. Dan bila patah gigi tuan-tuan, Nabi SAW bila jatuh, datang musuh nak bunuh Nabi. Nabi ada tu perisai. Bila nak pukul, Nabi tepih. Bila tepih tuan-tuan, perisai yang dipukul tu besi bertemu besi, dia melantun. Bila melantun pecah. Bila pecah tuan-tuan, besi tu menjadi sepihan, tikam di dahi Nabi. Bila tikam di dahi Nabi, datang sahabat bunuh musuh tersebut. Di dahi Nabi ni dikatakan ada 3 lubang. Tikaman besi sepihan perisai tu. Ada seorang sahabat nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini paling mutawatir. Dia buat macam mana? Dia pegang dekat dahi Nabi tu, dia tarik. Pakai tangan. Nabi sakit. Nabi makhluk Allah. Kita kalau kena selumbar, kita nak buat macam mana? Tarik dengan tangan tak boleh. Kalau tak ada ketip kuku, kita buat macam mana? Kita guna mulut, betul tak? Lepas tu guna gigi, tarik. Betul tak? Dia tak akan rasa sakit sebab air liur. Pegang lembut, kemudian gigit. Dia akan keluar, insya-Allah. Kalau tak keluar juga, pergi klinik ah. Betul. Jadi macam mana? Saat ni pegang, Nabi sakit. Dia nak tarik besi tu, dia buat macam mana? Dia gunakan bibirnya. Dia letak dekat dahi Nabi tuan-tuan. Bila Nabi dah selesa, dia guna gigi, dia tarik. Dia tarik tuan-tuan. Masa dia gigit tu, gigi dia patah. Dia tarik, gigi dia patah. Selumbar tadi, besi tadi terkeluar. Bila terkeluar, ada satu lagi, dia gigit, dia tarik, gigi dia patah, besi tadi tertanggal. Ada satu lagi, dia tarik, gigi dia tertanggal, besi tertanggal. Berdarah besi dia. Bila berdarah, Nabi tengok, Nabi kata, wahai Sa'ad, kamu tak sayang gigi kamu kah ya Sa'ad? Apa kata Sa'ad? Ya Rasulullah, aku lebih sayang kamu ya Rasulullah daripada gigiku yang patah ini ya Rasulullah. Kita hari ni ada ceramah Ustaz Abdullah Khairi, sakit gigi tak datang. Yang tak sakit pun tak datang, tambah sakit gigi, tuan-tuan. Bila dah berdarah ni tuan-tuan, darah keluar. Ada seorang sahabat Nabi nama Malik bin Sinan. Malik bin Sinan ini ialah bapa Abu Sa'id Al-Khudri. Bila dia tengok darah di dahi Nabi, dia buat macam mana? Bukan dia guna tisu lap. Dia buat macam mana? Dia letakkan mulutnya, tempat yang keluar darah tadi, dia hisap. Darah tadi keluar, dia hisap. Dia hisap penuh mulut ni. Bila penuh mulut, dia tak luah. Dia buat macam mana? Dia telan darah tersebut. Nabi tengok, Nabi kata apa? Man damma, barang siapa yang darahnya bertemu dengan darahku, Allah akan haramkan darahnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatlah. Itu keberkatan Nabi SAW. Kita darah Nabi tak ada, muka Nabi tak pernah tengok. Macam mana sayang Nabi? Selawat dekat Nabi ya. Cari keberkatan dia. Macam mana? Ikut sunnah Nabi. Ni Ramadan ni. Apa sunnah Nabi yang perlu kita ikut? Di antaranya sunnah Nabi tuan-tuan, disuruh kita berbuka dengan tamar. Tamar kena ada dah. Ni kena beli dah ni, siap-siap ni. Ada tamar yang paling bagus apa dia? Tamar ajwa. Tak ada tamar ajwa, Maryami. Tak ada Maryami, sugari. Sugari, tak sukari. Sukari ni kalau tuan-tuan pergi Madinah yang cukup bagus untuk lelaki sahaja. Angry Bird. Ni sukari. Tak ada sukari tuan-tuan, carilah rutab. Rutab. Tak ada rutab, carilah Yusuf Tayyub. Yusuf Tayyub. Ini sunnah Nabi tuan-tuan. Kurma ni sunnah Nabi. Nabi tanam daripada tangannya, maka keluarlah nama kurma itu ajwa. Besar ini aja. Tuan-tuan jangan tengok besar ini. Besar ini bukan ajwa daripada Madinah, itu daripada Taif. Dia besar ni ya. Dan kadang-kadang tuan-tuan tengok ada urat. Urat itu tercatat Muhammad dengan Allah. Tuan-tuan tengok betul-betul. Itu ajwa. Cari keberkatan tuan-tuan. Kita kurma ni kita makan untuk Ramadan ini. Cari keberkatan. Lagi apa? Sunnah Nabi, taruh janggut. Kita nak keberkatan. Ni janggut ni.
Janggut ni tuan-tuan, seorang janggut 10 bidadari bergantung. Pernah ada seorang sahabat tuan-tuan, dia datang, ada 3 helai orang. Ni janggutnya. Nabi tengok, Nabi senyum. Sahabat ni, oh Nabi perli aku ni. Sampai ya, Nabi tengok senyum ya. Rupanya tuan-tuan, satu hari dia datang, dia kata Nabi duk senyum aku ada 3 orang rambut, janggut. Satu hari dia gunting bang. Nabi tengok-tengok dia, tak ada janggut tu. Nabi tak tengok dia. Nabi buat tak tengok. Dia rasa, kenapa tak tengok aku? Selalu senyum aku. Dia datang jumpa, ya Rasulullah, selalu kau tengok aku, kau senyum. Kenapa hari ni kau tengok aku, kau tak nak senyum? Kau paling bungkak. Dia kata, mana janggut engkau? Aku gunting ya Rasulullah. Sebenarnya ketika engkau masuk, engkau ada 3 helai rambut, janggut ni. Aku tengok bidadari sedang berebut-rebut untuk bergantung di janggut engkau. Bila kau potong, tak ada serilah bidadari tu. Tak ada bidadari gantung. Faham? Tengok kan? Sunnah Nabi keberkatan tadi. Simpan lah. Taruh sikit pun tak apa. Keberkatan sunnah Nabi tuan-tuan. Sebab Nabi ni tuan-tuan, kita ikut dia, berkat bagi kita tuan-tuan. Yang kedua apa berkat? Yang kedua berkat ialah tempat. Tempat yang paling berkat di mana? Di rumah Allah. Rumah Allah ni berkat. Ni rumah Allah ni berkat tuan-tuan. Kita datang ni keberkatan. Sebab apa tuan-tuan? Saya ceramah 1 jam setengah, ada orang berkat, dia boleh lena. Tu namanya berkat. Betul tak? Duduk di rumah tak lena, dengan ceramah lena. Aku bagi salam kan lena lah. Berkatnya rumah Allah tuan-tuan. Kita baca khutbah, suara saya kuat, lena juga. Kan saya baca khutbah, ada seorang pakcik tu, dia lena tuan-tuan. Sebab apa? Berkatnya rumah Allah tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan tak boleh lena, datang rumah Allah. Kuliah yang bagi salam, garanti lena. Kadang-kadang tu, ni gagah juga ni, tak boleh buka dah tuan-tuan. Allah, hebatnya rumah Allah. Sebab tu kalau boleh rumah Allah, kita nak bagi sesuai dengan orang yang nak datang rumah Allah, nak dapat keberkatan. Kalau boleh tandas bagi elok. Saya baru ni pergi satu masjid, Allahu Akbar, nak terberak. Nak terberak. Tandas Ustaz. Dia buat macam tu. Kenapa pula? Tandas kami ada 8, dia kata. 7 semua tutup. Ada 1 ya Ustaz. Tu pun kunci. Saya kata kenapa? Dia kata geng penagih dadah cakoroi. Dia orang hisap okok. Kan tandas itu pintu plastik, sambil hisap sambil cucuh. Berlubang habis dia kata. Jadi kami tutup semua padan muka. Tinggal 1 ya. Kunci ada. Nah Ustaz ambil. Yang ni paling elok. Saya pun tuan-tuan pergi ya. Nak terberak, buka-buka, ya Allah. Tandas paling elok. Kuning semua. Aku nak terberak, taik naik balik. Tengok pun tak lalu. Tutup. Tak jadi berak. Betul Ustaz, berak dah. Berak apa? Kemut naik balik. Sebab tu kemudahan masjid ni tempat barakah. Masjid kena bagi elok. Tandas bagi elok. Pernah satu tuan-tuan ketika saya pergi dekat Melaka. Ni masuk tandas. Nak terberak ni. Tengok selak pun tak ada. Tu selak besi tu. Tengok tuan-tuan pendapatan masjid dekat-dekat 400,000 tuan-tuan. Setahun. Selak pun tak ada. Jadi kita berak macam mana? Orang masuk ganggu nak teran tu. Macam tu. Lepas tu tak tahan, bubuhkan baldi, bubuh air letak. Orang masuk dalam duk ada orang tolak. Perap. Kita terkejut. Dia boleh Ustaz. Dia kenal pula tu. Lepas tu dia tanya pula, Ustaz buat apa? Dia tak tahu aku berak. Boleh tanya pula buat apa tuan-tuan? Potong steam dia. Tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah. Sebab itulah bagilah selak tu buh lah tuan-tuan. Ni masjid nak cari keberkatan. Sampai macam tu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah. Tandas kena bagi elok. Sebab kita nak tuan-tuan masjid ni orang akan datang. Tuan-tuan tahu tak? Masjid USJ, masjid kedua terbaik. Tuan-tuan tengok tandas dah. Ni siap dengan ni. Apa nama panggil tu? Perfume. Masuk tu, kita duduk berak tu.
Hai. Dah lah seorang-seorang tuan-tuan. Dia bunyi macam tu. Rupanya perfume. Lepas tu saya pernah tuan-tuan masuk satu masjid, Masjid Bertam Indah, masjid ketiga terbaik Malaysia. Masuk tuan-tuan, kita kalau nak berak, tuan-tuan tahu pergi mana? Masjid lah. Sebab selesa. Saya pun masuk Masjid Bertam Indah tu. Tandas dia luas tuan-tuan ni. Separuh ni tandas. Masuk ni. Allahu Akbar, pokok bunga. Pukul 11 malam. Balik daripada Alustar, singgah situ sebelum sampai rumah saya. Masuk. Berak selesa. Ni perfume. Dia wangi tak? Ya Allah, ni hantu apa pula ni? Dia seram bulu rama tuan-tuan. Sebab masjid tu sebelah kubur tuan-tuan. Aduh tuan-tuan. Nak bagi tahu hebatnya masjid tuan-tuan. Ni tandas masuk setiap 1 jam ni. Tok siap tanda cuci. Ni rumah nak keberkatan tuan-tuan. Rumah Allah kita jaga elok-elok. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih rumah Allah ni, alhamdulillah saya tengok masjid ni. Dulu saya datang aircon pun tak ada, panas. Tengok ada perubahan, tengok ada kipas besar. Tapi masalah tuan-tuan, dulu saya datang semayang betul. Ni sengit ada. Dulu dia orang tak ukur kan, no? Sengit ni. Betul tak? Dulu kau okey kan? Saya rasa masjid ni baru lagi tau. Tapi kiblat dia tak betul. Tapi masjid yang mana tau? Yang lama tu okey pula. Mungkin orang dulu tak sukat kot. Dia buat tak tahu. Mentamlah kiblat macam mana pun tak apa. Tak apalah tuan-tuan. InsyaAllah tak apa. Kalau boleh kapet dengan tukar, tidak dia ganggu. Kapet. Tapi jangan tukar warna lain. Tetap warna hijau. Bagi kekal. Kapet dia kena ubah. Bagi tu, kaki dia bagi betul. Tidak susah orang datang sembahyang problem. Walaupun bubuh ni. Tempat bubuh ni tuan-tuan, mereka tak akan tengok nanti. Walaupun ada line ni. Dia orang akan tengok pada kapet. Sebab tu kalau boleh jawatan kuasa masjid kena ubah kapet ni bagi elok insya-Allah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, untuk ubah kapet, untuk ubah segala-galanya kita perlukan dana. Saya nak lancarkan kutipan derma malam ni. Untuk ubah kapet ni. Dan juga untuk pembangunan Mahat Tafiz yang mereka diberitahu pada saya, Ustaz Yaakob kata pada tahun depan bulan Januari mereka nak buka dah Mahat Tafiz tu dengan bangunan yang baru. Mari sama-sama insya-Allah kita keluarkan sedikit bantuan derma untuk masjid ini. Dan kalau tuan-tuan ada duit insya-Allah boleh masukkan dalam tu. Baik, mana yang kutip derma tadi? Mari tuan-tuan. Tuan-tuan tolong. Seorang sikit no. Boleh malam ni jangan kurang daripada 12,000. Siapa korang kita kira tak lagi, kita kunci pintu tuan-tuan. Kutip sekali lagi. Bola no. Bola ni gaji dah ni. Orang apa selayang baru ni, koprak semua saya tahu. Saya datang ni bulan Ramadan tuan-tuan tahu. Ni Ramadan ni selayang baru. Masjid Baik Duri Bidara, Taman Bidara. Saya kutip sini aja. Ramadan terlepas kawasan selayang saja. Untuk bantu Mahat Tafiz saya Ramadan dapat hampir 300,000. Orang selayang pemurah betul lah. Jadi tuan-tuan tolonglah bantu ni masjid ni. Masjid ni korporat tuan-tuan. Masjid yang orang ada duit insya-Allah. Jadi rumah Allah Subhanahu wa taala. Leno, abang kutip seorang-seorang, pergi seorang-seorang adik. Siapa yang tak bagi tu, tunggu lama sikit. Jangan malu adik. InsyaAllah bagi jalan seorang-seorang. Tolonglah bantu tuan-tuan, tak rugi. Kita bagi, kita dapat pahala. Pahala kita ni bukan di dunia tapi di akhirat. Sikit tanda ingat, banyak tanda ada. Sikit tanda ingat. Macam kita bagi kat mak kita kan, sikit bagi RM10 tanda ingat dekat mak. Bagi 200 tanda kita ada duit pada bulan tu. Bagi tuan-tuan. Sebab orang tak bagi tuan-tuan kalau kita tak pergi kat dia. Susah sekarang ni. Pergi, kutip, tengok, dia bagi. Tu style. Macam semalam tuan-tuan. Semalam saya ada forum di pondok saya. Ustaz Dusuki, Ustaz Hanafiah, saya. Orang datang hampir dekat-dekat 500 orang. Saya bagi tahu tuan-tuan, saya ada Mahat Tafiz. Mahat Tafiz saya ni setiap bulan kena ada 60,000. Malam ni saya kena ada 12,000. Ada 500 orang tuan-tuan, kalau ada duit bagilah. Lepas tu budak-budak saya beritahu dah. Hampa kutip buat muka baik. Mereka pun kutip seorang-seorang. Alhamdulillah malam tu dapat RM13,180.
Tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab tu orang sebenarnya pemurah tapi kita tak tahu macam mana nak kutip. Jadi tuan-tuan kutip terus. Adik jalan tu terus itu kutip. So, habis dah. Makcik tolong. Macam malam semalam ada seorang makcik tu dia bagi seutas cincin. Satu gelang. Dia bagi. Harganya hampir dekat 16,000. Jadi semalam dapat 16 campur 13 29,000. Alhamdulillah tuan-tuan. Tu. Adik kutip sampai belakang, jangan awak balik pula. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya sahaja orang yang datang rumah Allah ni siapa? Orang yang beriman. Sebab tu tuan-tuan nak tengok orang yang beriman, inilah dia. Orang yang beriman ni apa? Yazidu wa yanqus. Dia bertambah, dia berkurang. Dia tak akan tetap. Dia fluctuated. Ketika mana iman kita bertambah? Bila kita datang rumah Allah. Kita dengar ceramah, dengar kuliah. Iman kita ni rasa sedap. Rasa sedap tuan-tuan. Bila dengar kuliah, dengar ceramah. Sebab apa? Iman kita bertambah. Ketika mana berkurang? Ketika mana kita tak datang rumah Allah. Sebab tu rumah Allah ni tempat yang cukup berkat. Sebab tu tuan-tuan masuk, tuan-tuan baca apa? Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaba fazlik. Baru as'aluka min fadlik, ataupun Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Masuk, minta tuan-tuan rahmat dan keberkatan. Ni rumah Allah. Nabi kata apa? Masuk pintu sana, kita ambil barang tertinggal. Jangan keluar pintu sana. Keluar pintu sini. Tuan-tuan akan dapat fadilat macam duduk i'tikaf. Masuk pintu sana, ambil barang, jangan keluar pintu sana. Keluar pintu sana, dapat pahala i'tikaf. Sebab tu tuan-tuan yang duduk sekarang ni, kalau boleh niatlah i'tikaf. Niat apa? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Depa ikutlah raka'ataini tak ada rakaat. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku i'tikaf dalam masjid ni kerana Allah Taala. Masjid ni akan jadi kenderaan untuk lalu titik sirat. Ni hebatnya. Masjid ni lalu titik sirat, kita duduk di atas jadi kenderaan. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Aceh, masjid yang dipertahan oleh Allah ketika tsunami nama Baitur Rahman. Dan masjid tu sekarang tuan-tuan dibuat macam Masjid Nabawi. Ni Tegala apa nama di luar tu tuan-tuan, dia orang buat macam payung macam Masjid Nabawi. Saya baru balik baru ni, buat forum di situ dekat Bustanus Salatin, padang yang luas, buat forum. Masjid tu sekarang ni tuan-tuan macam Masjid Nabawi ni. Buka. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok hebat tak hebat. Setiap waktu ni penuh sembahyang. Kemudian habis waktu, tuan-tuan akan tengok ada halaqah-halaqah. Yang ni halaqah Quran, yang ni halaqah tajwid, ini halaqah nahu, ini halaqah saraf. Macam Masjid Nabawi. Dan satu lagi masjid di Malabuh. Masjid itu namanya Baitul Hikmah apa? Masjid tu tuan-tuan, ni bila datang tsunami semua hancur, tapi masjid tu Allah jaga rumah dia sebab berkat. Dan orang yang duduk di Masjid Baitur Rahman tu dengan izin Allah masa tsunami semua selamat, termasuk 2 orang bukan Islam, orang Cina. Dan alhamdulillah dia orang bagi tahu, Ustaz Munjib bagi tahu, 2 orang Cina ni lepas tsunami dia memeluk Islam. Tu keberkatan masjid. Sebab tu tuan-tuan nak keberkatan masjid, bila semayang jangan semayang di sana saja. Semayang Isya sana pula. Ini kita tidak, tempat tu siap tulis nama. Ni aku punya. Tambah-tambah orang perempuan. Isteri saya komplain. Pernah satu ketika saya pergi tazkirah, dia duduk di tempat tu. Makcik ni semua marah dia. Dia tak tahu yang perempuan tu isteri aku. Habis tu tuan-tuan, tahu dah perempuan cari kat mana? Dia duduk dekat kipas. Ni saf depan ni kosong ni, tak nak pergi depan, duduk kat kipas tu. Ni tempat aku yang punya kipas. Isteri saya duduk situ, dia orang marah dia. Lepas tu tuan-tuan, saya datang kuliah bulan lepas Ramadan, saya kata makcik penuhi saf depan keberkatan. Sebab apa? Tempat di dalam ni masjid ni tuan-tuan, walaupun berkat, ada tempat yang doa dia boleh naik direct bertemu dengan sampai ke Allah. Ni yang mana malaikat doa amin ni. Sebab tu kalau boleh sembahyang sana, sembahyang sini, esok sembahyang sini, tuan sembahyang mana. Kalau Pak Imam jangan sembahyang sana pula. Pak Imam hari ni tak mahu aku sembahyang belakang. Pak Imam tahun ini saja. Jangan ubah tuan-tuan.
Sagi saya nak cari keberkatan, saya nak duduk belakang pula. Dia kata. Tak boleh sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah, datang rumah Allah cari keberkatan. Keberkatan macam mana? Biar berbeza tempat. Macam tu rumah kita nak cari keberkatan, jangan sembahyang satu tempat saja. Sembahyang dekat sini, esok sini pula ruang tamu, esok bilik ni anak pula. Jangan sembahyang dalam tandas sudah. Itu baitus syaitan, rumah syaitan. Bayang Allah datang, Allah bagikan rahmat tuan-tuan. Malaikat tengok rumah kita bercahaya. Ini tempat nak keberkatan. Sebab tu tempat yang berkat adalah rumah Allah. Rumah Allah yang hebat di mana? Baitullahil Haram. Yang kedua apa? Madinatul Munawwarah. Yang ketiga apa? Masjidul Aqsa. Ni tempat yang berkat. Tempat di berkat selain daripada tu, ni masjid. Masjid Al-Firdaus. Nama Firdaus dah keberkatan. Sebab itu tuan-tuan, bila kata masjid berkat, imam kita ambil yang berkat juga. Imam dia sedap suara. Saya tahu sini ada Mahat Tafiz. Mana ustaz-ustaz yang ajar tahfiz? Ada tak? Ada tak? Tak datang? Ada tak? Ustaz yang ajar tahfiz? Tak ada ustaz? Balik. Ada tak angkat tangan? Korang ajar betul tuan-tuan. Bagilah dia orang ni jadi imam Ramadan. Saya Mahat Tahfiz 30 orang. Ramadan ni habis booking. Habis tuan-tuan. Dia orang datang, ustaz, ni nak bagi berapa? Saya kata serah. Bagilah berapa pun. Tahun lepas 8 orang. Tahun ini habis semua. Yang tak tahan tahun lepas 8 orang tuan-tuan. Mahat Tahfiz ni suara sedap. Jadi imam 20 hari. Dia orang bagi tuan-tuan berapa tuan-tuan? 20 hari 200 je. Sehari RM1. Budak-budak tahun depan tak mau piah. Saya kata kenapa? 200. Sehari RM1. Maksud dia baca satu hari satu juzuk. Satu ayat tu 0.01 sen. Tak ada nilai tuan-tuan. Lepas tu saya kata, kali ni hampa jangan minta, tapi hampa bagi tahu. Bagi tahu macam mana? Agak-agak patut. Jangan bagi 200 kata, agak-agak patut. Dia orang kata apa? Kami bagi tempat tidur sendiri. Tidur kami bagi. Makan kami bagi. Cukuplah 200. Budak-budak tak boleh pegang duit banyak. Sekarang ni saya kata bagi ikut patut. Macam mana? Ikut ustaz sebut. Dia orang datang jumpa saya kata kalau nak 2,000. 2,000 nak hafal Quran kau senang. Tuan-tuan tak percaya, try tengok. Tambah-tambah tak pernah jadi imam. Try tolak jadi tarawih. Dia lupa habis. Kawan saya tuan-tuan balik Mesir. Naik jadi imam, rakaat kedua terus baca surah Fatihah tak baca. Terus kata Allah sambung. Wa idza tutla, kami belakang. Alham. Wa idza tutla alham. Wa idza tutla. Dia duk baca wa idza tutla sambung. Fatihah. Dia buat macam tu. Wa idza tutla. Allah, tuan-tuan, ni tak pernah jadi imam balik Mesir, Fatihah lupa. Tuan-tuan, ni orang yang hafal Quran jadi imam bagilah 2,000 apa salah Ramadan. Dan Ramadan tuan-tuan, ustaz-ustaz kebanyakan cuti, dicutikan. Tuan-tuan, ustaz selebriti macam saya tak apalah. Walaupun tak pernah masuk TV kan, YouTube banyak. Tapi ustaz-ustaz kampung pernah datang jumpa saya. Ustaz, pinjam ustaz nak raya. Saya kata nak berapa Tok Guru? Tok Guru saya ajak Quran. Bagi 200. Saya pun pergi ambil duit. Nah, ustaz nanti bayar. Tak payah Tok Guru atau ustaz ambil lah. Tak ada duit tuan-tuan. Sebab apa? Cuti dalam Ramadan, kuliah tak ada. Ustaz aja, ustaz kampung RM30. Kan, tuan-tuan malam ni jangan bagi 30 ha. Agak-agak betul lah tuan-tuan. Aku datang jauh. Tuan-tuan, tak ada. Kalau boleh tuan-tuan, kita buat kuliah juga. Ustaz pun ada anak bini nak makan tuan. Harap yang tu lah. Nak sampaikan agama. Orang kata ustaz kena ikhlas. Ikhlas juga. Keluar tuan-tuan. Saya nak tanya, tuan-tuan graduated electrical. Tuan-tuan dipanggil, datang Masjid Al-Firdaus, tolong repair. Tuan-tuan repair, ganti semua. Boleh tak? Tu imam kata, ganti dah, ganti. Ikhlas no. Tuan-tuan bayar betul tak? Ni, saya electrical engineering. Saya repair, saya tukar semua. Saya kepakaran saya, tukar semua. Kita bagi tahu, saya tukar kipas, tukar semua 400. Ni, bagi senang ya. Ustaz yang pakar tuan-tuan, datang PhD pun ada. Cakap agama, ikhlas.
Ustaz ikhlas dah. 150. Tuan-tuan Penang agak-agak betul lah. Saya ada 30 orang tuan-tuan, 6 orang anak yatim. Tuan-tuan bagi saya tak rugi. 6 anak yatim ni saya support semua. Makan free, tidur free, yuran semua saya tanggung. Tuan-tuan, ingat, ustaz bukan saja nak ikhlas lah, tapi ada 6 orang anak yatim saya support. Alhamdulillah 6 orang anak yatim ni semua 30 juzuk Al-Quran. Tak rugi lah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, Ramadan ni tuan-tuan, ni masjid nak bagi hebat, imam kita bagi yang hafal Quran. Walaupun ada imam yang tua, kita tahu ada imam yang tua, apa salahnya kita bagi dia sembahyang Zuhur, Asar, yang tu dia punya. Yang sembahyang fardu ni tuan-tuan, yang baca dalam keadaan jahar ni kita bagi imam yang baru nanti. Sebab apa tuan-tuan? Bagi yang suara sedap, untuk orang datang rumah Allah. Letak je ni, sound ni saya tengok sedap. Hello. Ni memang macam ni saya nak. Ni satu masjid di Mahang sebut hello, apa pun tak ada. Tuan-tuan, hello. Saya ceramah, saya kuatkan suara. Hello. Putih fuse. Fuse putus. Lepas tu datang, ustaz, yang putus tu bukan fuse dalam masjid, fuse TNB punya, yang hitam tu. Tu macam mana? Kena call. Dia orang kata nak datang ke Mahang 1 jam. Tu macam mana? Ustaz ceramah pakai lilin. Ceramah pakai lilin, letak depan saya. Tuan-tuan, Isra' Mi'raj, Nabi naik ke langit, terpadam. Pak Imam. Nabi tuan-tuan sampai di Baitul, terpadam. Tutup. Setengah jam tak larat ceramah. Berhenti tuan-tuan, Mi'raj ke mana, Isra' ke mana. Habis ceramah tuan-tuan, masuk dalam kereta. Isteri saya kata, abang, cuba tengok hidung. Tengok hitam ni. Duk sedut asap masuk. Masjid ni alhamdulillah. Masjid macam ni kita nak bagi tahu ya ada perubahan. Dulu datang aircon tak ada, ubah aircon. PA tak buat sedap, PA bagi sedap. Ini rumah Allah nak keberkatan. Dan keberkatan macam mana? Ramadan ni kalau boleh buatlah berbuka puasa di sini. Saya ikut sini ke ada tak? Ada. Moray ada tak? Moray ada, buka puasa ada. Lagi bagus. Kalau jambu buka puasa, inilah keberkatan. Sebab apa tuan-tuan? Ini sunnah Nabi. Kita kadang-kadang moray, lepas sembahyang, jamu moray. Buka puasa tak ada. Problem bang. Sebab moray ni tuan-tuan, jamu orang kenyang. Habis sembahyang, tu pun bergaduh pula. Baru ni jumpa saya, ustaz ni, kami bengang ustaz ni. Ni, kami nak buat 8 ke 20? Bergaduh. Saya kata 8 boleh, 20 boleh. Sayyidina Umar buat 20. Dia kata ni kami nak buat ni, kami nak buat 20, ada 8. Oh ya, bergaduh. Kenapa tak bergaduh? Sayyidina Umar Abdul Aziz buat 32. Kenapa tak bergaduh? Kita buat 20, 32. 8 apa? 30, 20. Mampu tuan-tuan. Ni duk bergaduh 8, 20. Saya kata kenapa? Biarlah 8 nak buat pun tak apa, 20 pun tak apa. Yang penting sembahyang. Bukan ustaz, yang 8 ni ustaz. Lepas sembahyang ustaz, dia orang makan moray sampai habis. Kami sembahyang pun tak khusyuk ustaz. Depa dah sembahyang, depa Allah habis ah. Rupanya bergaduh moray tuan-tuan. Apa nak cerita? Tak apalah, yang 8 tu tolonglah singgah sikit. Kalau nasi daging ayam asam, tinggal ayam asam kat depa sudah. Ni duk bergaduh 8 20. Bang, kalau boleh 8 buat tak apa, tazkirah kena ada. Sebab tuan-tuan kena ingat, tazkirah tu dia akan bagi kepada orang yang baru. Orang lama ni tak apa dah tuan-tuan, memang datang masjid. Kebanyakan orang yang baru lepas Ramadan, dia akan tarik untuk datang masjid. Tuan-tuan tengoklah, tak percaya. Orang baru dengar-dengar, ya Allah, tazkirah ni walaupun 5 minit, jangan ceramah, 15 minit sudah. Ini hentam sampai sejam lebih, 15 minit sudah. Yang tu eloklah RM30, 15 minit. Ni sejam setengah ni tuan-tuan. Kan? 15 minit sudah. Kan? Tuan-tuan bayang, kalau kita semayang 20. Kita balik, ada tak kita bagi tahu isteri kita, alhamdulillah hari ni semayang tarawih dari 20 rakaat. Bertambah iman aku. Ada tak? Ataupun dengar tazkirah 15 minit, ustaz tu kata, tuan-tuan, kita berada di penghujung Ramadan. Ramadan ini ada Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar ini. Kalau dapat 83 tahun tuan-tuan, seperti mana kita buat ibadat. Kita balik, alhamdulillah dengan tazkirah, ya Allah, malam ni mungkin Lailatul Qadar.
Kita kena cari ni, nampak? Itu kelebihan tazkirah. Buat tuan-tuan, buat tazkirah ni. Kenapa tuan-tuan? Nak keberkatan dalam rumah Allah di tempat. Kalau boleh Ramadan ni tuan-tuan, buat buka puasa. Buka puasa. Orang yang jamu berbuka puasa tuan-tuan, pahalanya tak akan kurang. Dia akan dapat seperti mana orang yang berbuka pahala dia. Kalau boleh, Abang Yaakob ni sepupu saya. Adik-beradik tau. Tuan, isteri dia dengan isteri saya sepupu. Tok Wan, adik-beradik. Ni, buat. Okey, 1 Ramadan sampai 29 Ramadan. Tulis nama siapa nak. Kami buat di masjid kami. Alhamdulillah, hamba Allah semua. Semua hamba Allah. Kita pun tunggu. Siapa dia buat ni? Tapi tiap-tiap hari ada. Satu hari tu hamba Allah duk tunggu. Haram tak ada. Rupanya budak kau ajak ni, budak jenis ni. Mereka betul hamba Allah. Tengok tak ada apa. Orang punya ramai. Lah kali pergi cari roti apa? Roti Bangali tu. Cicah dengan apa nama gulai. Gulai lagi, gulai ikan. Alhamdulillah. Sebab apa? Keberkatan bang buat buka puasa. Kita tak mampu. Tuan-tuan join. Saya mampu air sirap aja. Sirap lah. Saya mampu apa? Saya buah kurma aja. Buah kurma. Saya tisu aja. Tisu lah. Penting tisu ni. Betul tak? Makan orang cari apa? Habis tisu. Tisu ni tuan-tuan, selain ni pahala cukup besar. Saya mampu. Saya tak mampu apa? Saya mampu makan. Kalau semua tak mau makan, siapa nak makan? Betul tak? Saya mampu makan. Makan tu tuan-tuan keberkatan. Datang duduk, saya makan ya. Tak ada lain. Penting tuan-tuan. Orang makan penting. Semua ni penting. Buat Ramadan ni buka puasa. More ada taraf salah. Alhamdulillah buka puasa. Lepas buka puasa, ikut sunnah Nabi. Makan yang simple dulu. Pertama apa? Minum air dulu. Minum dulu. Sedap pula. Itu masam ah. Dia telah ayat liok. Oh, masamnya. Suara sedap. Hello. Jangan serap. Berjalan bermusafirlah melihat keagungan Allah. Oh, sedap tak? Ayat ni dia. Yang hijau ni memang sedap. Tapi kalau hampuh biru memang kau ajar dia. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, berkelana. Apa dah? Tambah tuan-tuan, sedap tu. Ingat? Tuan-tuan, kat mana tadi tuan-tuan? Nak bagi tahu. Ni, kita buat buka puasa. Lepas buka puasa, ikut sunnah Nabi, sembahyang dulu. Sembahyang dulu. Kita buat macam tu. Betul tak, Mak? Buat yang tu, buka puasa, sembahyang dulu. Lepas tu baru makan. Itulah sunnah Nabi. Keberkatan. Sebab perut kita akan mula berproses. Sebab dia akan berhenti pukul 2 petang. Kemudian kita makan yang sikit ni, buah kurma, dia akan mula proses. Bila mula proses, kita sembahyang tarawih sedap. Allahu Akbar. Imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita perut layan. Ar-Rahmanur Rahim. Kita sedapnya. Cuba perut kita teruk. Pak Imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bila nak habis dah? Problem tuan-tuan. Ni sebab tu saya pernah buat kampung saya. Saya kata okey jamaah, kita buka puasa dulu kurma, minum, lepas tu kita sembahyang. Saya datang sembahyang, hampa tikar sejadah. Tengok tuan-tuan lepas sembahyang, dia orang tak ikut saya. Dia orang makan semua. Nasi daging saya tengok memang tinggal air asam dekat saya tuan-tuan. Yang lain tak ada apa tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita nak ikut sunnah Nabi. Keberkatan masjid ni kita buat bagi hebat. Ramadan kuliah Zuhur kena ada. Bagi yang imam hak RM30 ni. Bagilah, kesian kat dia, dia pun nak makan juga bang. Bagilah buat kuliah Zuhur. Ada tak Abang Haji? Tak ada. Buatlah kuliah Zuhur. Ada anak, alhamdulillah memang Abang Haji Yaakob, kita kekalkan nazir masjid ini. Jangan buang tuan-tuan. Sebab apa? Kita nak keberkatan tuan-tuan. Lepas apa nama ni, imam dah sedap. Ni,
Sini buat tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada kan? Tak apa, tak ada masalah. Tapi Bilal biar suara sedap. Ini Bilal, Allahumma salli ala tolong mulai. Kita belakang tu. Jangan tampak cuma. Dia terkejut lah dah. Malam-malam saya ceramah tuan-tuan, ada seorang makcik tu latah. Saya dia latah belakang tu. Bukan latah saja, tapi latah dia latah baik. Subhanallah la alhamdulillah. Saya ceramah tak boleh nak cakap suara tinggi langsung. Tinggi dia latah lah. Tinggi latah. Allahu akbar. Tapi tuan-tuan tak apa. Jangan ada latah budak-budak malu korang. Hei! Tuan-tuan yang dikasih, alhamdulillah. Imam belok. Bilal bagi suara sedap. Bilal tu bagi sedap. Allahu akbar. Allahu akbar. Oh, sedap suara saya ke sedap mikrofon? Mikrofon. Ni mikrofon. Nah, dia sedap. Alhamdulillah. Bila sedap, kita nak macam ni. Pernah satu masjid, satu surau. Allah akbar, Allah akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita duduk belakang. Nak sembahyang pun tak. Bagi power sikit tuan-tuan. Bagi power ni. Benda ni nampak macam gelap. Tapi benda ni penting bang. Keberkatan rumah Allah. Yang ketiga apa? Masa. Yang pertama Nabi SAW. Itu keberkatan. Yang kedua tempat keberkatan rumah Allah. Yang ketiga masa. Masa apa? Ni Ramadan ini disebut Syahrul Barakah. Bulan berkat. Kita kena cari keberkatan. Macam mana? Banyakkan sedekah. Makcik, sedekah kena banyak. Kalau boleh, zaman tahun 80-an. Kami duduk di kampung. Tak tahulah dekat Selayang Baru ni macam mana. Makcik-makcik ni, mak ni akan masak. Bila dah masak tuan-tuan, mereka akan sedekah kepada jiran sebelah. Sebab itu sunnah Nabi. Dapat pahala seperti mana orang berbuka. Bagi sebelah, bagi sebelah, bagi sebelah. Saya duduk di flat. Kita buat juga. Saya beli tu, seri muka. Saya kata isteri saya, bagi jiran sebelah. Dia bagi lah, bagi sebelah. Sebelah ni bagi sebelah, sebelah. Last kali tuan-tuan, seri muka tu patah balik. Rupanya beli pada Ramadan yang sama, tuan-tuan. Allahu akbar, tuan-tuan. Tak apa, pahala cukup besar. Ni kita komplain. Bagi seri muka, balas balik kita komplain, tak sedap. Bang, kalau tak sedap makcik kakak, 3 perkara. Pertama, Cik Yam, Cik Nah, Cik Pah. Kalau tak sedap, buang kat Yam. Bagi kat sampah, buang kat tanah. Jangan komplain. Ini kita buat bihun goreng punya sedap, kan? Bagi jiran sebelah, bagi-bagi, komplain. Balas balik, cucuk udang. Orang bagi bihun goreng, udang penuh, bagi cucuk udang. Udang pun tak ada. Kalau udang tak ada, saya nak tanya, cucur udang, udang tak ada. Cucur badak, badak ada. Cucur kodok, kodok duduk di atas. Tak makan terus. Jangan komplain lah. Bagi, terima. Tak mau, buang. Susah apa? Itu pahala fadilat tuan-tuan. Masa yang sesuai dalam Ramadan. Sedekah RM1 Allah ganda. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasalil habbah ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bandingan orang nafkah jalan Allah, bagi 1 keluar 7 cabang. Dari 7 cabang ni keluar 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah ganda jadi 1400. 1400 bagi RM1 1400. Ramadan tuan-tuan. Ramadan tahun lepas saya dapat hampir 1 juta. Daripada mana? Daripada orang Selangor. Orang Selangor hebat. Sebab tu kalau boleh Abang Yaakob, Ramadan ni push betul-betul. Biar Mahat Tafi ni siap. Kalau saya datang pula lepas Ramadan ni tak siap, aku bakar Mahat Tafi tu tuan-tuan. Tuan-tuan ada duit bang. Ini masa dia. Masa yang sesuai untuk sedekah. Keberkatan bang. Selain daripada tu apa? Masa yang sesuai Ramadan, cari keberkatan. Hubung silaturahim. Masa yang paling sesuai. Ada mak ayah, Ramadan ni pergi jumpa mak ayah. Bawa makanan. Bawa duit. Mak, lama tak bercakap dengan mak. Mak marah saya ke? Mak, maafkan saya. Bergaduh adik-beradik. Jumpa. Kita adik, jumpa abang. Bang, abang marah saya bang. Bang, Ramadan bang. Allah ampun akan hamba. Bang, maafkan saya bang. Saya cerita. 1 Syawal. Jatuh pada hari Jumaat. Saya baca khutbah. 1 Syawal, hari Jumaat. Saya baca khutbah Jumaat. Dalam YouTube saya sebut.
Saya pun katalah, lepas itaqullah, tuan-tuan, hari ini 1 Syawal. Allah mengampunkan akan hamba-Nya. Kalau ada di kalangan kita yang ada dosa dengan adik-beradik, hari ini maafkan. Allah kosong-kosong dengan kita. Habis sembahyang, tuan-tuan, tiba-tiba saya nampak orang datang dengan saya. Sebab hari raya mereka nak salam. Saya pun salam lah. Tiba-tiba saya nampak seorang anak muda. Daripada belakang ni, muka ni macam jebon tu. Muka macam nak marah. Kita nampak, tuan-tuan, kita duduk atas member ni nampak. Nampak siapa yang tak suka kat kita, siapa yang suka kita, siapa yang menangis, nampak. Duduk di atas tu, nampak ni. Bila nampak tu, dia genggam tangan macam nak tumbuk saya. Saya pun genggam tangan. Aku pun ready untuk ditumbuk. Sampai-sampai kat saya, dia hulur tangan. Saya pegang tangan dia, dia cium tangan saya, dia peluk saya. Bila peluk saya, dia menangis atas bahu saya. Saya kata, abang kenapa menangis? Ustaz, khutbah Ustaz menyentuh hati saya. Saya kata, kenapa? Ustaz, saya dah tak bercakap dengan mak dan ayah saya selama 15 tahun. Saya kata, abang, kenapa abang? Saya bergaduh masalah faraid. Saya kata, kenapa abang? Ustaz, tak tahulah Ustaz. Saya kata, abang, harta boleh cari, mak ayah tak ada ganti. Abang, maafkan mereka, pergi minta maaf hari ni 1 Syawal. Dia menangis. Lepas tu dia angkat, hingwih penuh hati bau. Habis tu saya tengok mata dia, bang, balik bang, Allah ampun hamba-Nya, abang minta ampun dengan mak, tak bau syurga bang. Terima kasih Ustaz. Dia cium tangan, terus dia balik. Dia balik, petang tu dia balik rumah mak dia dengan ayah dia. Seminggu lepas tu dia telefon saya, Ustaz, saya balik rumah mak, bawa anak dan isteri saya. Sampai depan rumah mak, 15 tahun tak balik. Mak saya tengok muka saya daripada dalam rumah. Dia lari, meluru kat saya, buka pintu. Terus pergi dekat kereta saya. Dia buka pintu kereta saya. Dia tarik tangan saya. Dia peluk saya. Ketika dia peluk, dia kata apa? Wahai anakku, kenapa tak balik? Kalaulah mak ada dosa dengan kamu, maafkan mak. Menangis dia. Dia kata, Ustaz, saya kata mak tak ada dosa dengan saya. Saya ada dosa dengan mak maafkan saya. Menangis kami dua orang. Rupa-rupanya saya tak tahu Ustaz, ketika saya tak balik 15 tahun, ayah saya dah lumpuh. Ayah saya tengok saya balik, dia pegang tungkat, dia jalan juga. Gagah ni jalan, gagah. Sampai dekat pintu tak mampu jalan. Dia tengok saya tengok ayah saya meluru ke ayah saya. Bila meluru ke ayah saya pegang tungkat, saya buang. Saya peluk ayah saya. Bila peluk ayah, saya bisik kat telinga, wahai anakku, kalau aku ada dosa dengan kamu, maafkan ayah. Menangis saya. Bila menangis, mak saya datang daripada belakang, peluk kami dua orang. Bila peluk, serentak mereka kata, wahai anakku, kami dah maafkan kamu setelah 15 tahun. Dia kata, Ustaz, hari yang paling bahagia dalam hidup saya bukan hari pertama saya dapat seorang isteri. Hari pertama bahagia hidup saya bukan hari pertama saya dapat anak. Hari pertama yang paling bahagia dalam hidup saya bukan hari pertama saya dapat gaji. Tapi hari yang paling bahagia dalam hidup saya, Ustaz, bila mak dan ayah saya kata, wahai anakku, aku maafkan kamu setelah 15 tahun. Bang, 1 Syawal bang. Ni Ramadan ni tuan-tuan, masa yang sesuai. Siapa yang ada mak ayah bergaduh, minta maaf. Siapa yang ada di sini masih lagi duduk bergaduh tentang parti, oi sudah. Kita bergaduh di Sungai Besar nanti dengan Kuala Kangsar. Di sini jangan. Sebab apa? Bergaduh-bergaduh pun mereka menang parlimen, mereka duduk di parlimen minum sekali. Kita tak bercakap 5 tahun. Bodoh tak kita? Bodoh tak? Jawab sendiri. Sebab tu tuan-tuan, sudah. Ni masjid ni hebat. Kita makmurkan masjid ini. Jangan kira parti. Parti kita kira masa pilihan raya. Seminggu dibubarkan parlimen. Masa tu kita kempen betul-betul. Masa tu tuan-tuan tengok saya, memang tak nak tegur punya. Baju saya hijau semua. Kau abang dah semua hijau, tuan-tuan nak. Semua. Seluar sependa pun hijau. Masa tu bergaduh lah. Dah habis sudah bang. Bang, kita orang intelek bang. Ni Bandar Baru Selayang ni intelek semua. Takkan tak boleh beza. Orang kampung tak apalah. Memang susah tuan-tuan. Tapi kita ni orang intelek. Sekarang anak muda dah beza tuan-tuan. Anak muda bukan macam tu. Mereka ni otak positive thinking. Mereka akan fikir mana positif untuk mereka. Cuba tengok anak muda sekarang. Dulu zaman saya kuliah, mana ada anak muda. Saya mengajar kitab Sakaratul Maut. Tu di Masjid Batu. Yang mengaji 20 orang lah. Tu pun memang nak Sakaratul Maut dah. Saya tengok Lena, hey,
Ustaz jangan kuat sangat. Lagi syahid kami. Sekarang meningkat. Alhamdulillah 2,000 di Masjid Batu. Anak muda lepas daripada kerja kelang, mereka datang tanpa balik rumah, tak mandi. Datang penuh ni, duduk depan tu. Ni, baju tulis macam-macam, duduk depan pula tu. Pernah satu ketika anak muda jadi imam. Dia suara sedap. Datang Masjid Batu, saya datang lewat, dia tolak dia jadi imam. Saya pun ikut dah. Tengok tak boleh semayang. Ni belakang tu tulis tu. Sedapnya adabi. Kami Allah sedapnya adabi. Sebab tu anak muda kena tahu juga tu. Pakai baju tak apa tu, Manchester apa tu? Newcastle, Chelsea. Tengok. Main kuliah Chelsea bro. Manchester United ada. Tengok. Ini style baru tuan-tuan. Kita kena faham itu. Sebab tu ceramah Ustaz Abdul Akhir ni kadang-kadang dia ada lawak. Kadang-kadang dia gelak tuan-tuan. Sebab apa? Kita nak tarik anak muda. Nak tarik anak muda. Datang kuliah, tengok ni boleh duduk depan tu. Latah pula. Aku tak pernah jumpa budak latah. Tuan, kepiah hang tengok kan? Tak pernah basuh ni. Ini rendam dalam kolah ikan timbul. Teruk sangat Ni berapa lama tak basuh ni? 10 tahun. Sudah. Anak siapa? Ayah datang. Pakcik abang dulu. Kalau tak ada duit kita pergi derma. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih masa yang sesuai. Itu hubung silaturahmi. Jangan duk bergaduh bang. Bergaduh kalau politik masa pilihan raya. Lepas tu ni positive thinking. Macam mana nak baju ke ni? Tuan-tuan tengok di Bali baru ni. Baru tuan-tuan jawatan kuasa masjid nak buat program, nak hantar bantuan ke Bali. Saya buat forum dengan Ustaz Aslim, bantu tuan-tuan. Allah sedihnya. Datang ni 10,000 orang. Kutipan derma 3,000 kan. Saya kata, kenapa sikit sangat? Tuan-tuan tahu, sekarang ni kita 1 kilo RM1.40. Ada di kalangan mereka, tuan-tuan, pagi makan pisang, tengah hari makan nasi. Sebab tu tuan-tuan yang ada duit, bantulah Ustaz Yaakob, bawa lah pergi tengok. Susah tuan-tuan, Kuala Ketil. Ni satu sekolah tu nama tak payah sebut. Kami pergi ni nak bagi bantuan dengan Ustaz Aslim, dengan Ustaz Yusof. Sampai-sampai cikgu kata, Ustaz nak bantuan ni, nak gaji mana? Masuk tahap mana? Saya kata yang susah. Ustaz semua susah. Semua dapat bantuan. 700 orang nak bagi bantuan. Tu kita bagi naik sikit lah. Naik sikit. Nak gaji yang 500. Gaji 500 lagi banyak Ustaz. Tu macam mana? 300 sudah 300. Barulah dapat 120 orang. Yang 300 gajinya. Sebulan. Susah tuan-tuan. Kami bagi beras ni berempuk ni. Orang Bali telah pergi tengok. Sekarang ni tuan-tuan ni getah jatuh. Tapi di situlah penyokong tengah. Nak buat macam mana? Aku pun pening tuan-tuan. Tuan-tuan, patutnya bagilah bantuan kepada mereka ni tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, Ramadan gaduh sudah, hubung silaturahim. Sebab apa? Sebab kita ada mak ayah, jangan gaduh mak ayah. Saya hebat bukan kerana saya. Saya hebat kerana ada orang yang dorong saya. Siapa? Ayah saya. Ayah saya tu guru benar, tu guru pondok. Cengeng nak mampus, tak ada cengeng. Cengeng ni bengis. Allah, saya pula budak buah. Tak ada buah. Tuan-tuan dah tahu kan? Buah ni nakal. Saya bagi ceramah baru ni di Johor. Saya kata saya buah. Seorang angkat tangan, Ustaz ni jenis binatang apa dia kata? Dia kata binatang apa? Buah tu maksud dia nakal. Saya ni nakal lah. Tuan-tuan, saya ni kalau cakap masa budak kawan-kawan terpengaruh. Memang pandai cakap lah. Lepas mengaji sekolah agama pukul 4 petang, saya kata, okey kawan-kawan, jom kita pergi mandi ban. Mandi ban tu mandi sungai. Member kata, boleh ke? Jom, aku ada, jangan takut. 40 orang, satu kelas, semua pergi. Mandi sungai tuan-tuan. Sungai dulu, ya Allah. Ni jernih ni. Terjun ni, tung. Duduk di atas terjun. Apa tak pakai ni? Memang bogem dah. Mandi tum. Jangan boleh pusing. Tum. Semua sama. Pum. Yang kalau saya terjun tu, dia orang kejar saya. Saya akan selam. Sup. Boleh selam tu jadi macam ikan sepat tu. Hilang. Dahsyat dah. Sekarang ni orang kejar saya selam. Dia timbul balik. Tak boleh tuan. Orang nangis banyak. Dulu ni tuk. Satu ketika saya selam. Kawan-kawan kejar saya. Sup!
Saya tengok semua selam. Kenapa selam? Sepatut aku seorang je. Saya pun angkat kepala. Ni tak puas hati ni. Ada benda pelik ni. Angkat-angkat. Tengok-tengok. Kenapa kawan saya tak selam? Rupa-rupa di atas. Kepala gangster dah tunggu. Ayah saya. Naik! Dengan muka macam dengan singa tu kan. Naik! Saya tengok. Semua pakat naik. Saya. Ayah! Naik! Rupanya di belakang dia pegang wire telefon. Naik! Aku kata. Ayah, tak mau ayah. Tak mau apa, naik-naik dia bagi. Wire telefon bang, dalam tu ada kupra. Kena-kena ni berbalon. Berbekas ni, berdarah tuan. Ayah, sakit. Sakit no, dia bagi gigi. Ayah, tak mau no. 3 kali. Berbekas ni. Bila berbekas keluar darah, ayah, balik, dia kata. Kita pun lari balik, lari-lari jumpa mak. Mak, ayah tiba. Mak tanya, berapa? 3. Mak aku tambah 2, dia kata. Mak, kita sekarang ni, cikgu rotan balik rumah, mak buat keluar surat peguam. Saman cikgu. Kalau tak kena cikgu, siapa kita? Tuan-tuan kena ingat. Balik-balik. Ayah saya rotan saya bukan kerana saya mandi sungai. Tapi ayah saya rotan saya kerana saya tak semayang asar. Lepas tu bawa pula kawan-kawan, join sekali tak semayang. Allah, dia marah tu, dia rotan. Saya balik-balik, semayang! Semayang berdiri. Nak duduk tak boleh. Lepas semayang maghrib, dia panggil makan. Makan! Duduk! Nak duduk tak boleh. Nak duduk apa? Sakit bungkuk. Utara. Sakit apa duduk? Mayang dah. Mayang. Dia bungkuk berdarah. Okey nak duduk. Makan berdiri. Habis makan. Pergi semayang. Semayang Isyak. Tidur. Masuk tidur. Nak tidur melentang tak boleh. Tidur menerang. Wahai ibu dan ayah yang ada anak. Masa mana kita ingat anak kita? Bila kita pukul. Ketika dia tidur dia tak. Bila dia tidur, kita tengok wajah sayu, rasa hati. Ketika saya tidur ni, menerak ni, tuan-tuan, pejam mata ni, pejam. Tapi tak boleh tidur, sakit-sakit. Tiba-tiba ayah saya tolak pintu. Tolak, dia pegang satu botol minyak angin. Dia masuk, tuan-tuan senyap-senyap, dia ingat saya tidur. Lepas tu dia duduk sebelah, dia buka kain yang tutup punggung tangan. Dia celup tangan, kemudian dia sapu. Ketika dia sapu, dia kata apa? Ya Allah, aku pukul anakku ni, ya Allah. Aku buat zalim kat dia. Kalau aku buat ni, ya Allah, kerana hawa nafsuku, ya Allah, ampun dosaku, ya Allah. Menangis dia dalam hati saya. Oh, hang balun aku, hang nangis. No? Sakit tak kira dah kan. Dia menangis. Lepas dia menangis, tuan-tuan, dia sapu-sapu, dia tutup, dia duduk sebelah saya. Sebenarnya dia tahu saya tak tidur. Dia duduk antara dua sujud, dia angkat takbir. Allahu Akbar, terus dia sujud. Ketika dia sujud, dia bagi dengarkan apa yang dia nak sebut. Dia baca apa? Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Habis dia doa, dia angkat, dia bagi salam. Dia angkat tangan. Ya Allah, ini anakku, ya Allah. Aku pukul dia, ya Allah. Tapi bukan kerana aku ikut hawa nafsu. Tapi aku pukul dia, ya Allah. Untuk aku nak bagi dia sedar. Supaya dia jadi manusia. Saya duduk dengar ni. Dia nak aku jadi manusia kerana tak semayang. Alhamdulillah, tuan-tuan. Kerana rotan ayah saya jadi manusia sekarang. Kalau tak kerana rotan ayah saya, mungkin saya Perdana Menteri yang derma 2.6 bilion tu. Tapi kena rotan ayah saya, alhamdulillah, jadi manusia. Sebab tu tuan-tuan, Ramadan ni siapa ada mak ayah balik. Siapa mak ayah tak ada, Ramadan ni mustajab doa. Ya Allah, ibu dan ayahku dah tak ada, ya Allah, ampun dosa dia. Jangan doa berbunga-bunga, direct terus. Doa mustajab masa mana? Ketika berbuka. Ketika berbuka tu, nak tunggu berbuka tu, mustajab doa. Masa tu, masa mustajab. Kita masa tu tak doa. Masa nak tunggu azan tu, angkat. Ya Allah, ampun dosaku, dosa ibu dan ayah. Doa simple. Ini kita, ya Allah, di tepi bukit yang tinggi ini, dengan hujan-hujan renyai, doa
Jangan. Simple sudah. Ya Allah, ampun dosaku. Ini ya Allah, dosa yang bergunung. Tidak dapat ditahan ya Allah. Melainkan awan yang mencurahi akan airnya. Pening malaikat lambat dengan. Cepat sikit. Simple sudah. Ya Allah, ampun dosaku. Ya Allah, aku ada mak ayah dalam barzah, ya Allah, luaskan kuburnya. Sebab nak tunggu azan. Allahu Akbar. Ambil makan. Azan, ketika nak azan tu mustajab doa. Kalau ada mak ayah, doa. Kalau mak ayah tak ada bang, doa. Kalau mak ayah masih hidup, tuan-tuan jumpa mereka. Ramadan paling hebat. Kalau tuan-tuan rasa susah, jumpa mak, saya duit tak ada mak tolong doa. Mustajab doa. Saya tahulah sebab mak ayah ni tuan-tuan cukup seronok bila dia ada. Bila tak ada keberkatan dalam hidup kita. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, Ramadan siapa ada hubung silaturahim dah putus, hubung balik. Lagi apa? Tuan-tuan bukan saja sedekah, hubung silaturahim. Satu lagi yang sangat manfaat dalam Ramadan ni nak cari keberkatan masa yang sesuai. Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan kena ingat, siapa yang buat ibadat Allah ganda. Di antaranya Quran jangan tinggal. Quran kena baca. Siapa yang baca kalau boleh buat halaqah. Ni halaqah. Halaqah apa? Halaqah tadarus. Jangan ramai. Jangan satu tadarus 100 orang. Habis pukul 2 pagi. Yang mula awal lena. Tak habis ke? 5 orang sudah. Ni ustaz jadi. Okey, ustaz baca separuh lain. Separuh sudah. Okey, kamu baca pula. Ingat malam pertama orang baru mula baca ada problem. Dia akan baca alif lam mim za zalikal kitabul kitab. Oi, baca elok sikit. Hari pertama tegur dah. Hari kedua tak datang terus. Biar dulu. Hari pertama dia gagap. Hari kedua dia elok sikit. Hari kelima dia akan elok lancar. Quran ni lagi baca lagi elok. Tapi Quran lagi tinggal 2 minggu sudah. Kita dah tak boleh baca lancar. Sebab tu biar dulu. Akhirnya tuan-tuan, hari yang 20 tuan-tuan akan tengok. Kita barulah tegur tuan-tuan. Mereka akan lancar. Ini kaedah tadarus Al-Quran. Kalau boleh buat 5 ataupun 10. Jangan besar sangat. 30 problem. Problem nak habis cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi bi yadihi al-mulku wa ala kulli syai'in qadir. Kawan. Tak ada tengok. Slow ah. Slow dapat pahala. Slow. Kalau boleh Quran jangan tinggal. Dan kalau boleh tuan-tuan, zikrullah jangan tinggal. Ini masa yang sesuai. Zikrullah ni tuan-tuan, la ilaha illallah, itu zikrullah yang paling baik. Saya akan bagi tuan-tuan satu buku nanti. Ramadan ni amal dengan buku ni. Ini bukan sunnah Nabi, tapi sistematik. Tuan-tuan, pegang buah tasbih. Zikir yang paling bagus, la ilaha illallah. Nanti tuan-tuan zikir pakai buah tasbih. Jangan pakai tangan. Kalau pakai tangan lena. La ilaha illallah. La ilaha. 3 lena dah. Tu pun aku jamin surga. Bang, pegang buah tasbih. La ilaha illallah. La ilaha illallah 1000 kali. Tanda. Dia ada ruang. Nanti saya bagi seorang satu. Di sana tuan-tuan ambil. Cukup 1000 tanda. Kemudian apa? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa. Jangan wakaf di situ. Saya ditegur oleh Datuk Badarudin. Dia kata kita la ilaha illa kah? Ataupun la ilaha illallah. Betul tak? La ilaha illallah betul tak? Ni kita astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa. Mana boleh wakaf di situ? Kena sambung. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tuan-tuan, cukup 1000 tanda. Ada ruang. Satu lagi tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Cukup tanda. Satu lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca setiap hari 100 kali, Allah bagi tuan-tuan 4 kelebihan. Tuan-tuan tengok dalam buku tu. Cukup tanda. Lagi apa? Lagi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. 2 kalimah khafifatani ala lisan, mudah disebut. Habibatani ila rahman, Allah suka. Wasaqilatani fil mizan, berat timbangan. Apa dia? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ataupun subhanallahil azim wa bihamdi. Cukup 1000 tanda. Satu lagi, qul huwallah. Qul huwallah ni, saya tanya syekh tu, masa mana nak baca, tak sempat. Dia kata bacalah ketika sujud. Sujud tu lepas subhanallah a'la wa bihamdi kan.
Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak sampai pun 20 saat. Satu hari 17 rakaat. Sujud 2. 17 kali 2 34 kali. Baca dalam sujud. Ini bukan sunnah Nabi, tak ada kesalahan. Sebab aqrabu ma yakunu 'abdun 'inda rabbi fa huwa sajidun. Paling hampir aku dengan hamba masa sujud, fa aksiru min doa. Masa sujud suruh doa. Kita tak sempat doa, baca qul wallah. Qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ingat Nabi kata, siapa yang baca qul wallah 100,000 kali, 100,000, Allah jauh daripada api neraka Allah. Kita nak baca tak sempat, baca masa sujud. Satu hari 17 rakaat kali 2 kali sujud 34 kali. Kalau sebulan 34 kali 30 berapa? 1200 dia. Kan? 34 kali 30 berapa? Tak. Hampa ni teruk dia macam tak tahu. Matematik lemah 34 kali 30 1200 betul tak? 1200. 1200 kali 12 bulan setahun. 1200 kali 12 berapa? 12 kali 12 awak. Berapa? 96 teruk dia ni. Teruk dah lah dah teruk dah. 12 kali 12 berapa? 144. 14,400 setahun. Setahun 14,400. Tu masa sujud dia. Kalau 10 tahun 14,400 kali 10 berapa? 144. Jamin surga. Allah jauh daripada api neraka. Kalau kita zikir 50 tahun 144,000 kali 50 tahun 5 tahun 50 tahun kali 5 lah berapa? 2.6 bilion. Kenapa kena? Banyak sangat lah. Kalau banyak derma balik, bagi balik. Tuan-tuan, tu ambil buku tu free tuan-tuan. Tuan-tuan amal masa Ramadan. InsyaAllah. Sebab apa? Ingat, pertama Nabi SAW. Yang kedua tempat yang sesuai. Yang ketiga masa yang sesuai nak cari keberkatan ialah Ramadan. Tetapi Nabi kata, berkat ini akan hilang apabila kamu melakukan maksiat. Hadis. Sembahyang tak tinggal, tiba-tiba tengok gambar lucah, habis berkat. Rumah Allah tak pernah miss. Tengok-tengok di rumahnya, tuan-tuan penuh dengan patung, hilang berkat. Alhamdulillah tuan-tuan, dia anak yang soleh, tapi isteri dia tak solehah, tudung pun tak pakai, hilang berkat. Ingat bang, baru ni ada seorang jumpa saya, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, saya doa bertahun-tahun Ustaz untuk dapat isteri solehah. Alhamdulillah dah dapat. Saya kata dapat macam mana? Solehah binti Din. Tak jadi. Ingat, maksiat buat, habis berkat. Puasa tak tinggal, tapi main bola pakai seluar pendek, habis berkat. Isteri, Alhamdulillah, pakcik, puasa tak tinggal, tudung tak pakai, hilang berkat. Sebab apa tuan-tuan? Ada orang jumpa saya, Ustaz, yang pakai tudung, Ustaz, yang tudung belum tentu masuk syurga. Ni, yang pakai tudung Ustaz, belum tentu Ustaz dia buat baik. Ni kami tak pakai tudung, belum, Ustaz kan tahu. Saya kata yang pakai tudung belum tentu masuk syurga. Yang tak pakai tudung tentu neraka. Tak pakai tudung tuan-tuan, tentu neraka Allah. Ini hukum Allah. Bang, nak keberkatan, ikut perintah Allah. InsyaAllah Allah bagi berkat. Buat maksiat habis. Ni anak muda ni, kamu datang rumah Allah, jangan buat maksiat. Ada di kalangan kita masih lagi duk tengok benda yang tak elok. Tengok benda tak elok, habis keberkatan. Sebab tu saya sebut berkat ni tuan-tuan, tengok simpul aja. Itu pun 1 jam setengah lah. Tuan-tuan, kita nak cari keberkatan, bukan rumah besar. Rumah besar, tapi tuan-tuan ada orang tak boleh duduk sebab tak berkat. Tapi ada orang rumah kecil aja, tapi masuk tengah rumah. Keberkatan tu apa? Keberkatan itu yang kecil jadi besar. Keberkatan tu apa? Yang sempit jadi luas. Keberkatan tu apa? Yang sikit jadi banyak. Keberkatan tu apa? Yang banyak cukup. Bukan banyak tak cukup, ni banyak tak cukup, banyak cukup. Yang berkat tu apa? Yang berkat luas menjadi lagi luas. Tetapi yang luas itu menjadi tenang bagi kita. Itulah berkat. Sebab tuan-tuan, carilah keberkatan di dalam bulan Ramadan ini. InsyaAllah dengan keberkatan ini Allah akan bagi kehebatan kita di dunia dan kehebatan kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup kan? 1 jam setengah dah tuan-tuan. Saya pun datang jauh ni. Perut belum makan lagi. Ada tak siapa nak jamu? Adalah.
Alhamdulillah berkat tuan-tuan. Jadi insyaAllah tuan-tuan dapatkan buku saya tu, ambil seorang satu free. Dan seorang satu saya bawa lebih pada dalam 400. 800. Ambil seorang satu, jangan ambil lebih. Siapa ambil lebih saya sumpah jadi batu. Satu sudah, satu. Takut tak buat tuan-tuan. Tuan-tuan buat, saya dapat pahala. Kalau saya dapat pahala, saya masuk juga. Kena tarik tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan buat, tuan-tuan masuk juga. Saya tak masuk lagi. Tuan-tuan tarik saya ya. Jangan lupa Ustaz Abdullah. Ingat ya, nama apa? Ustaz? Tak ingat hang ni kepiah busuk mesti hang. Ustaz Abdullah. Kali lagi Ustaz. Bagus. No, kepiah busuk tu buang lah, terbuang ni. Pakai yang lain. No, kalau tuan-tuan masuk surga jangan lupa Ustaz Abdullah tadi. Tapi kalau saya masuk surga, saya akan tarik tuan-tuan semua masuk. Tapi yang depan dululah. Yang belakang lambat sikit. Tapi yang luar tu lagi lambat tuan-tuan. Siapa yang balik awal tak ada tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita sama-sama masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah saya ada mahat tafiz. Siapa yang nak bantu tuan-tuan dalam buku tu ada akaun. Tuan-tuan transferlah dalam Ramadan ni kalau duit ada zakat ke, ada 6 orang anak yatim. 12 orang miskin. 12 orang miskin. Jadi boleh bantu mereka. Siapa yang ada duit banyak nak hantar beras pun saya terima. Sebab sebulan kena ada 21,000 untuk makan dan semua. 60,000 untuk pembangunan tuan. Elektrik sedang 4,000. Beli tuan. Cari duit kat mana tuan? Siapa buka mahat tapi tahu lah. Saya aku tak buka hari. Buka nanti 100 orang. Ustaz Husaini Ma'ani. Ustaz Husaini. Mati. Dia buka ada 100 orang. Sebulan kita kat 30,000 nak cari. Tu bawa hantar macam-macam. Sampai kita nak tukar kereta pun tak boleh. Kereta Ustaz nak pakai KE20 kan. KE20 kan Ustaz. Tu tolak daripada Penang. Terang nak sampai 18 jam. Gerang pun nak tukar tuan. Saya duk fikir ni nak bagi ustaz-ustaz ni kaya. Ustaz kaya senang. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz ceramah. Tak payah bagi duit ke saya. Saya datang dengan helikopter. Tolak ni pakai helo duduk atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk atas helikopter tu kan. Duit tak payah bagi sama. Siapa tidur? Wah! Betul tak? Ni ustaz susah. Nak kena minta bantuan leceh tu lah. Bagi kaya betul tak? Ustaz helikopter. Ustaz Yaakob. Duduk kat mana? Di rumah. Saya tolak tali lah. Buat turun tali. Ustaz naik. Bawa main. Nazir bawa main dengan helikopter. Pegang tali lah. Tuan-tuan. Bagi kaya. Bagi kaya tuan-tuan. Tuan-tuan tak bagi kat ustaz pun tak apa. Ini ustaz ada mahat tafi Allah. Macam-macam nak kena buat. Allah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak bantu tak tahulah. Kalau siapa nak bantu saya. Ada produk ustaz Allah tadi lah. Ada satu nama sport gel. Sport gel ni bagus untuk orang yang sakit lutut dan sebagainya. Sakit sendi. Satu lagi ni untuk anak-anak ni. Yang kepiah busuk ni bagus. Jelly minda. No. Nama apa ustaz apa? Tak. Khairul Anwar berada. Khairul Anwar berada. Memang tu ni. Ustaz apa? Khairul Anwar berada. Baru tak saya lupa dah. Memang elok kena beli minda tu. Pakcik terus. Kepiah busuk itu. Nak beli apa jadi minda tu. Makan pagi 3 biji, petang 3 biji. InsyaAllah tuan-tuan, dia buka neuron otak kita untuk jadi berkembang. Saya dah 30 orang anak tafiz. Alhamdulillah. Tuan-tuan dulu pakai kismis, susah. Jadi pakai yang ni senang mereka makan. Jadi tuan-tuan boleh bantu dah salam. Tuan-tuan ada RM40, ada RM15. Jadi bantu. Terima kasih banyak-banyak. Saya ucap terima kasih yang baik daripada Allah, yang tak elok itu daripada Barisan Nasional. Kita jumpa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur, terima kasih.